Hari ini saya akan menceritakan tentang model perubahan Crude-Levin 2000. Apa itu model perubahan? Menurut Crude-Levin, model perubahan merupakan salah satu model perubahan terancang yang terawal. Semua gelagat atau yang lebih kita kenali sebagai behavioris yang terdapat dalam organisasi adalah terhasil daripada dua bentuk tekanan, iaitu tekanan untuk mempertahankan status quo ataupun tekanan untuk melakukan perubahan. Menurut beliau, perubahan boleh dilaksanakan sama ada menggunakan tekanan untuk mempertahankan status quo atau meningkatkan usaha untuk melakukan perubahan, atau melaksanakan kedua-dua kombinasi dengan serentak. Terdapat 3 asas perubahan menurut model Levin, iaitu pencairan, peralihan dan pembekuan semula. Asas yang pertama ialah pencairan. Berlaku apabila wujudnya kesedaran terhadap keadaan semasa, struktur, pembentukan tugas yang tidak memuaskan dan teknologi yang tidak berkesan, kemahiran atau sikap kaki tangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi, kejatuhan hasil jualan, semangat kerja yang terlalu rendah, ataupun keadaan satu suasana ini akan mendorong ke arah pencairan suasana yang sedia ada. Tanpa proses pencairan, perubahan tidak akan berlaku. Asas yang kedua adalah peralihan. Peralihan berlaku apabila sesuatu program atau rancangan dilaksanakan bagi menggerakkan organisasi atau kaki tangan ke arah yang lebih baik. Pada peringkat ini berlaku perubahan seperti pembentukan gelagat, nilai, sikap, struktur yang baru atau yang lebih baik. Berlaku perubahan dalam pembangunan organisasi secara keseluruhan. Asas yang terakhir iaitu pembekuan semula. Apabila perubahan telah berlaku, gelagat atau tingkah laku baru akan dibangunkan. Pembentukan sikap dan struktur baru hendaklah dibekukan dan dijadikan sebahagian daripada kehidupan baru organisasi. Pembentukan kembali bermakna organisasi akan berada pada titik keseimbangan yang baru. Pada peringkat ini, keberkesanan perubahan akan diberi perhatian dan dorongan untuk melakukan perubahan yang seterusnya boleh dipertimbangkan. Organisasi perlu memberi perhatian bahawa pembekuan semula adalah sifat reaktif dan sementara. Definisi perubahan. Menurut Quinn 1996, perubahan organisasi melibatkan segala bentuk modifikasi yang bermakna dan telah dilakukan oleh pemimpin terhadap sebahagian atau keseluruhan jentera organisasi. Secara amnya, perubahan merupakan sebahagian daripada kehidupan organisasi yang mau tidak mahu akan terus berlaku dan terpaksa dihadapi oleh pemimpin. Sebab-sebab perubahan menurut Brightman dan Moran 2001. Yang pertama adalah untuk hala tuju dan struktur sesuatu organisasi. Seterusnya adalah kemampuan untuk memenuhi keperluan pelanggan dalaman dan pelanggan luaran yang sentiasa berubah. Seterusnya adalah supaya sesuatu keadaan atau situasi menjadi lebih baik, iaitu keberkesanan dalam proses kerja. Seterusnya, memposisikan organisasi supaya mendahului pesaing. Seterusnya adalah untuk pembesaran skop kerja, penambahan atau pengurangan terhadap kandungan deskripsi, spesifikasi dan peranan. Seterusnya, untuk memindah dasar-dasar yang baru, dan yang terakhir pengubahsuaian terhadap manual prosedur kerja. Sebab perubahan mengikut John Naisbitt. Yang pertama, masyarakat perindustrian kepada masyarakat maklumat. Yang kedua, ekonomi negara kepada ekonomi dunia. Yang ketiga, jangka pendek kepada jangka panjang.
Yang keempat, pemusatan kepada desentralisasi dan sebaliknya. Yang kelima, demokrasi perwakilan kepada demokrasi penyertaan. Yang keenam, hierarki kepada rangkaian. Dan yang terakhir ialah pilihan sama ada kepada pelbagai pilihan. Kita perlu ada perubahan di bilik darjah kita. Di sini saya telah membuat summary daripada video yang diuploadkan oleh Dr. Dylan. Yang tajuk video itu adalah Reimagining Classrooms, Teachers as Learning and Students as Leaders by Kayla. Okay, jadi apa yang Kayla kata adalah perubahan perlu diadakan di bilik darjah untuk mewujudkan pembelajaran abad 21. Ia membantu menghubungkan pelajar dengan dunia sebenar. Yang kedua adalah untuk menyediakan pelajar ke alam pekerjaan. Menurut Kayla, dia mengatakan bahawa 97% majikan pada abad ini menggunakan digital atau teknologi dalam proses mencari dan memilih pekerja baru. Jadi, pelajar yang tidak mempunyai kemahiran digital pada masa ini hanya mempunyai 7% untuk mendapat pekerjaan di alam pekerja. Yang ketiga, perubahan perlu dilakukan untuk menggalakkan kerjasama bukan hanya pelajar dengan pelajar tetapi antara pelajar dengan orang di luar bilik darjah. Keempat adalah untuk menyokong pelbagai jenis pelajar. Kelima, supaya pelajar dapat mengakseskan maklumat dengan lebih mudah. Keenam, untuk mengajar pelajar bagaimana menjadi pengguna internet dalam talian yang bertanggungjawab. Itu dipanggil digital footprint. Dan dia mencabar pelajar untuk key in nama mereka dalam internet and see what you can find on the internet. Itu digital footprint sebab apa yang berlaku di internet akan wujud di internet dan sangat mudah untuk dicari. Jadi kita pun semua boleh try untuk key in nama dan tengok apa yang akan wujud di internet. Itu adalah digital footprint, what is left about you on the internet. Yang terakhir adalah untuk menambah keseronokan untuk belajar. Okay. Kayla juga ada beritahu tentang virtual tour. So dia kata bahawa virtual tour is very interesting, it can be used. Ini adalah contoh virtual tour yang dibuka oleh National Gallery masa MCO. So boleh masuk sini. Jadi jika saya nak tengok ni, so sini ada dia punya penerangan. Dan jika nak ini pun boleh zoom. So ini contohlah virtual learning. So it's very interesting sebab biasanya mahal untuk masuk sini lah dia punya gallery. But yeah, everything is free now. So why restrict students from learning? So this is why we need changes in the classroom. Yeah. Selepas itu, mengikut jurnal ini yang diterbitkan dalam pada tahun 2009. Changes is needed. Perubahan dalam classroom adalah supaya murid-murid dapat melahirkan kemahiran membuat penyelidikan, membuat keputusan, menyelesaikan masalah dan mempunyai kemahiran lain yang mempunyai pemikiran yang kritis. Importance and benefits. Pelajar pada hari ini cenderung belajar melalui pengalaman
atau hands-on berbanding dengan pembelajaran melalui pendengaran sahaja. Yang melalui pendengaran sahaja is what we are doing today lah. Problem-based menggalakkan pembelajaran aktif dan berdasarkan penyelesaian masalah. Yang ketiga, pelajar dapat berfikir secara kritis dan kreatif, dapat berfikir secara mendalam, dapat menggalakkan ekspresi diri dan kemahiran berfikiran kreatif, memberi kepuasan dan perasaan pencapaian, sense of achievement, dan meningkatkan kepercayaan diri. Yang terakhir, untuk menambahkan motivasi dan keseronokan di kelas atau untuk belajar. Jadi ini adalah kenapa perubahan perlu berlaku di dalam bilik darjah. Terima kasih.